Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah, salam kasih sayang, salam Kelantan kita cinta. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaannya kita masih mampu bernafas dan bertemu dalam majlis forum Islam Muqibah di pagi Isnin yang mulia ini. Jadi memperkenalkan diri saya selaku moderator untuk forum pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli pada panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa isu Islamofobia bukan isu bermusim. Penularan budaya Islamofobia adalah ancaman terbesar yang dihadapi oleh negara-negara barat yang pada masa ini. Islamofobia telah menjadikan keadaan di barat tidak lagi selamat bagi Islam dan sentiasa berada dalam keadaan tidak tenteram. Wujudnya ketakutan kepada umat Islam di barat untuk berjalan malam, berjalan seorang diri atau bekerja di sektor-sektor tertentu dan banyak lagi. Di sini kita semua dapat lihat bahawa kejadian ini merupakan sebahagian daripada manifestasi Islamofobia atau kebencian kepada Islam. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan dua ahli panel jemputan kita yang terdiri daripada kalangan siswa guru yang amat dikenali dan disedari. Memperkenalkan ahli panel pertama kita, saudari Natasha binti Ibrahim yang merupakan salah seorang guru dari kelas bimbingan dan kaunseling IBG Kampus Kota Baru. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, ahli panel kedua kita juga merupakan seorang siswi guru dalam bidang bimbingan dan kaunseling daripada IBG Kampus Kota Baru, iaitu saudari Nur Amalia Najihah binti Ahmad. Jadi apa khabar saudari? Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Topik yang akan dibahaskan pada hari ini ialah diskusi mengenai isu dan cabaran Islamofobia dalam pendidikan. Jadi, soalan saya pada panel pertama, bolehkah saudari menceritakan serba sedikit tentang apa itu Islamofobia? Jadi, dipersilakan. Waalaikumsalam. Saudari moderator kita pada malam ini iaitu saudari Izzatul, betul? Okey, terima kasih kerana sudi menjemput saya pada malam ini bagi menyertai sesi forum yang berbahas mengenai Islamofobia. Sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut mengenai isu ini, izinkan saya menceritakan apa sebenarnya. Maafkan saya, betul. Sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut mengenai isu ini, izinkan saya menceritakan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Islamofobia. Islamofobia adalah gabungan perkataan iaitu Islam dan fobia. Maksud fobia dalam Kamus Dewan edisi keempat adalah berkaitan ketakutan yang amat sangat akan sesuatu. Definisi rasminya mungkin masih tiada, namun dalam bahasa mudah, Islamofobia boleh ditafsirkan sebagai ketakutan terhadap Islam, baik agamanya maupun umatnya. Dalam pandangan lain juga, Islamofobia merupakan istilah kontroversi yang merujuk kepada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim. Pada tahun 1997, Badan Amanah Runimid mentakrifkan Islamofobia sebagai rasa takut dan benci terhadap Islam, lalu membawa kepada takut dan tidak suka kepada orang Islam. Selain itu, ia juga merujuk kepada amalan mendiskriminasikan orang Islam dalam mengasingkan mereka dari kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan masyarakat. Islamofobia juga termasuk persepsi bahawa Islam mempunyai nilai yang tidak sama dengan budaya lain, lebih rendah dari nilai barat dan mempunyai ideologi politik yang ganas. Umumnya, Islamofobia ini merujuk kepada rasa fobia atau kebimbangan terhadap Islam sama ada penganutnya, ajarannya, budayanya atau apa sahaja yang berkaitan dengan Islam. Dari segi makna, menurut pelapor khas PBB, Islamofobia bermakna sesuatu permusuhan dan ketakutan yang tidak berasas terhadap Islam dan akibat ketakutan atau kebencian pada orang Islam atau majoriti daripada mereka. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran sebenar maksud Islamofobia yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa Islamofobia ini adalah amalan mendiskriminasikan orang Islam dengan mengasingkan mereka dari kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan masyarakat. Jadi, sudah semestinya ada sejarah yang berlaku di sebalik isu-isu Islamofobia yang berlaku ini. Justeru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua iaitu saudari Amalia Najihah. Bagaimanakah sejarah penubuhan Islamofobia ini berlaku?
Dipersilakan. Okey, terima kasih saudari moderator. Okey, perkataan Islamofobia telah muncul sejak tahun 1991. Namun gejala berkaitan Islamofobia telah muncul jauh lebih awal dari itu. Pelbagai insiden yang berlaku yang menyebabkan Islamofobia ni berkembang ke seluruh dunia. Kemuncaknya ialah tragedi 11 September pada tahun 2001 yang membawa impak yang besar kepada masyarakat Muslim di seluruh dunia. Islam dilabelkan sebagai agama pengganas dan umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam berhadapan dengan diskriminasi di serata dunia. Siri demi siri diskriminasi dihadapi oleh umat Islam di negara bukan Islam. Walaupun Muslim dan Arab sering dikaitkan sebagai kumpulan radikal, kajian mendapati bahawa Muslim di Amerika bukanlah homogenes. Kebanyakan Muslim yang tinggal di negara barat bersikap liberal dan sekular. The Pew Research Center menganggarkan terdapat lebih kurang 3.3 juta masyarakat Muslim berada di Amerika Syarikat pada 2015. Kajian juga mendapati 30% daripada mereka mengklasifikasikan diri mereka sebagai kulit putih, 23% sebagai kulit hitam dan 21% sebagai bangsa Asia, 6% sebagai Hispanik, 19% campuran. Muslim di Amerika Syarikat terdiri daripada pelbagai kaum dan tidak semua Muslim berhadapan dengan diskriminasi. Kajian ini menunjukkan Muslim Asia menerima diskriminasi paling sedikit berbanding Muslim daripada bangsa dan etnik yang lain. Boleh disimpulkan bahawa Muslim dari bangsa Arab dan Afrika menerima lebih banyak diskriminasi di Amerika Syarikat. Namun serangan-serangan yang dikatakan dilakukan oleh orang Islam di Amerika Syarikat menjadi penyumbang kepada gejala Islamofobia di negara tersebut. Peristiwa pembunuhan 50 orang di sebuah kelab yang dikaitkan dengan golongan LGBT oleh seorang suspek yang dilaporkan terlibat dengan gerakan ISIS merupakan satu serangan dahsyat di Amerika Syarikat selepas serangan 11 September 2001. Tragedi pembunuhan ini mengakibatkan kemunculan gelombang anti-Muslim akibat daripada laporan media dan ahli politik berhaluan kanan yang mengaitkan pembunuhan tersebut dengan agama Islam. Trump membuat andaian bahawa sekiranya beberapa suspek tidak dibenarkan masuk ke negara tersebut, maka pembunuhan itu tidak akan terjadi. Trump yang ketika itu merupakan calon presiden membuat kenyataan bahawa masalah imigran adalah punca kepada keganasan yang muncul. Hinggalah yang terbaru pada 16 Oktober 2020, seorang guru di Perancis dia telah dipenggal kepalanya sejurus keluar dari sekolah. Tindakan pembunuh ini telah dikecam sebagai tindakan pengganas seperti yang disebutkan oleh Presiden Perancis, Emmanuel Macron. Tetapi apakah yang menyumbang kepada insiden itu? Pastilah ia muncul apabila tiada lagi sikap toleransi dan hormat menghormati masyarakat terhadap sensitiviti kumpulan lain. Aktiviti provokasi, salah faham dan kebencian menyemarakkan lagi Islamofobia. Namun lebih dikesali kemungkinan penyerang salah faham terhadap tindakan guru tersebut dan telah menganggapnya sebagai satu penghinaan. Sedangkan mangsa tersebut sama sekali tidak berniat demikian dan hanyalah berkongsi gambar sebagai salah satu cara untuk mengajar murid-murid. Peristiwa yang baru saja berlaku ini adalah satu tindakan yang amat dikesali dan sudah pastinya akan menyemarakkan lagi ketakutan masyarakat negara barat terhadap Islam dan penganutnya. Muslim akan dilihat sebagai ganas, tidak bertamadun dan tidak rasional. Sedangkan Islam mengajarkan umatnya agar mencari penyelesaian dengan cara yang berhikmah sebelum melakukan apa-apa tindakan. Kisah yang berlaku di Perancis ini menjadi bahan liputan media cetak dan media elektronik. Kajian terhadap media CNN dan Fox News di Amerika Syarikat juga menunjukkan bagaimana media berperanan mencambah kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Di Australia juga, autoriti dan ahli parlimen juga menunjukkan kecenderungan Islamofobia mereka secara terang-terangan. Apabila Islam dan Muslim sering digambarkan secara salah dan negatif, maka masyarakat dunia akan memandang serang, malah menyerang balas dengan lebih dahsyat. Inilah yang berlaku apabila seorang penyerang berkulit putih, Brenton Tarrant, melepaskan tembakan terhadap jemaah di 2 buah masjid di Christchurch, New Zealand pada Mac 2019. Serangan ini mengakibatkan 51 orang Islam terbunuh termasuk kanak-kanak berusia 3 tahun. Tarrant didapati bersalah dan telah dipenjara seumur hidup tanpa peluang parol. Jika dahulu Islamofobia tersebar melalui perkataan dan lisan, melalui media cetak dan media elektronik, zaman ini lebih parah lagi. Islamofobia merebak dengan meluas dengan kemunculan pelbagai media baharu seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan Instagram. Kajian yang dijalankan oleh Awan pada 2016, kemunculan komuniti alam maya yang meningkatkan lagi kumpulan yang menyebarkan keganasan, Islamofobia dan naratif rasis. Selain itu, kajian dijalankan oleh Hackett pada tahun 2020 juga menunjukkan bilangan kumpulan anti-Muslim di Amerika Syarikat telah meningkat hampir 3 kali ganda antara 2015 dan 2016. Keganasan terhadap Muslim juga meningkat 67% pada tahun 2015 sahaja. Facebook sebagai contoh telah menjadi salah satu platform media sosial yang paling pantas berkembang. Jadi melalui Facebook ini, komuniti maya berkembang dan mudah menyebarkan pandangan dan gesaan berkaitan Islamofobia. Baiklah, terima kasih kepada saudari Amalia atas perkongsian tentang sejarah penubuhan Islamofobia ini sebentar tadi.
Jadi saya sebenarnya tertarik dengan perkongsian beliau berkenaan penyebaran Islamofobia melalui Facebook, iaitu aplikasi rangkaian perhubungan sosial yang memang kita tidak dapat nafikan bahawa setiap kebaikan itu pastinya tersirat keburukan juga. Begitu juga dengan aplikasi. Jadi disebabkan penyebaran itu, banyak gesaan berkaitan isu Islamofobia ini dalam pendidikan dan dunia. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada saudari panel pertama kita, iaitu saudari Natasha, berkenaan cabaran Islamofobia kepada pendidikan serta dunia. Jadi dipersilakan. Okay, terima kasih saudari moderator kita. Cabaran semasa media di Malaysia pada hari ini yang akan mempengaruhi sistem pendidikan iaitu di mana Malaysia terpaksa bersaing dengan saluran-saluran media dari luar negara dalam era globalisasi. Menurut salah seorang informan, media di Malaysia sebenarnya hanyalah secebis kecil daripada keseluruhan saluran-saluran media yang ada di dalam dulang, di mana boleh diakses oleh rakyat Malaysia, dan ini belum mengambil kira media sosial lagi. Contoh berita berkenaan insiden pengeboman di Bali, genosid di selatan Thailand, pengeboman di India, pengeboman oleh Puak Uighur ke atas kawasan-kawasan Orahan dan Urumqi Xinjiang, China dan sebagainya, semuanya boleh diakses melalui saluran-saluran media asing tersebut. Walaupun fenomena ini ada kebaikannya, ia juga menyumbang ke arah prejudis dan stereotip negatif yang membawa kepada fenomena Islamofobia menular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Saluran-saluran hiburan seperti HBO, Max, Cinemax, Star Movies dan sebagainya besar pengisian kandungannya yang terdiri daripada filem-filem Hollywood yang mengalihkan perhatian daripada mensasarkan komunisme dalam Islam dan Muslim yang disamakan dengan terorisme sebagai watak jahat dalam filem-filem mereka. Ini adalah contoh maklumat yang terpesong disebabkan salah tafsir terhadap konsep-konsep Islam seperti jihad ataupun mungkin sahaja ada yang sengaja diputarbelikkan kebenaran. Ini dengan mudahnya memberi satu versi cerita yang berkecenderungan memburukkan dan mengaibkan nama Islam dan Muslim. Cabaran utama masa akan datang adalah probabiliti masyarakat Malaysia mengakses kepada saluran yang tidak ditapis, walhal ketika ini semua pihak bergelut berusaha menapis penularan Islamofobia. Berkaitan ini, kemunculan televisyen protokol internet IPTV mulai tahun 2010 yang mana audien mengakses saluran televisyen melalui komputer dan telefon bimbit dijangkakan akan merubah wajah Mediaskop Malaysia sekali lagi selepas pengenalan televisyen satelit Astro pada tahun 1996. Perkembangan ini secara tidak langsung mempunyai impak kepada masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik dan mengamalkan pelbagai kepercayaan agama yang dilihat secara sendirinya membuka ruang kepada perselisihan pendapat dalam kalangan masyarakat majmuk. Pencanggahan pendapat bukan sahaja boleh disaksikan berlaku disebabkan faktor demografi masyarakat pluralistik Malaysia, tetapi pencanggahan pendapat antara golongan yang berpegang kuat kepada nilai-nilai agama dengan yang golongan yang lebih liberal pemikiran mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai modernisasi. Golongan liberal dilihat wujud hasil daripada kepincangan dewasa ini, kesan daripada penularan nilai-nilai barat yang meresap ke dalam pemikiran generasi baru di Malaysia. Fahaman yang timbul atas dasar hak asasi manusia tetapi merosakkan akidah seperti tuntutan hak asasi manusia, golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender, LGBT, bawah seksualiti merdeka atas prinsip demokrasi dan kebebasan bersuara ditentang hebat golongan yang dilihat konservatif. Begitu juga dengan aktiviti-aktiviti politik yang berselindung di sebalik agama melalui contoh propaganda undi BN akan masuk neraka yang secara umumnya mengelirukan ramai masyarakat. Soal-soal kecelaruan sosial ataupun social disorder ini amat mudah menimbulkan salah faham dalam kalangan remaja dan mudah menjadi ikutan. Oleh itu, zaman perkembangan globalisasi pengaruh media massa dan juga media sosial adalah amat besar ke atas generasi muda, khususnya golongan murid dan remaja. Berbanding dengan generasi terdahulu, proses pendidikan, sosialisasi dan kematangan pada masa kini berlaku dengan keadaan yang berbeza-beza berdasarkan kepada faktor persekitaran dan budaya yang ada. Kewujudan bahan-bahan dari dalam atau luar negara menerusi laman web dan berbagai aplikasi media sosial yang ada telah menimbulkan masalah yang besar kepada perkembangan masyarakat khususnya dalam kalangan remaja masa kini.
Keadaan ini menjadi lebih serius kepada mereka akibat kesibukan ibu bapa yang menyebabkan mereka tidak dapat memberikan tumpuan kepada pendidikan anak-anak dan mereka secara bebas melayari laman-laman web tanpa pemantauan, bimbingan dan kawalan yang sesuai. Dalam pendidikan pula, impak yang paling jelas ialah perubahan cara dan pendekatan pengajaran guru-guru kerana situasi pada masa kini juga telah merubah pengajaran dan kesannya, kaedah pembelajaran murid-murid khususnya. Maka keadaan ini memberikan pengaruh yang besar kepada pelaksanaan kurikulum sistem pendidikan yang ada dalam proses yang ada dan proses kemenjadian murid-murid. Pendidikan masa kini bukan hanya untuk melahirkan warga negara yang baik tetapi lebih memfokuskan kepada warga negara global yang mempunyai kemahiran, pengetahuan dan motivasi untuk menangani isu-isu kemanusiaan dan persekitaran. Dalam konteks negara Malaysia pula khususnya pembelajaran abad ke-21 atau pendidikan kontemporari dalam kepelbagaian budaya adalah untuk mewujudkan perpaduan antara pelbagai kaum dan etnik di Malaysia agar dapat menghapuskan prasangka dan stereotip kaum dalam usaha memupuk sikap positif dan timbul rasa hormat terhadap perbezaan etnik, bangsa, budaya. Nilai pelbagai budaya seharusnya difahami sebagai satu set nilai yang berjalan seiring dalam sistem sosial sesebuah masyarakat. Perkara-perkara positif seperti ini perlu diterapkan dalam minda anak muda zaman sekarang agar dapat memastikan penjagaan akhlak yang baik. Baiklah. Terima kasih saudari Natasha di atas perkongsian tentang cabaran Islamofobia dalam pendidikan dan juga dunia. Jadi berdasarkan kepada faktor persekitaran dan budaya yang ada, kita sendiri dapat lihat bahawa proses pendidikan, sosialisasi dan kematangan pada masa kini berlaku adalah pada waktu dan masa yang berbeza-beza. Keadaan ini akan menjadi lebih serius apabila kesibukan ibu bapa menyebabkan mereka tidak dapat memberikan tumpuan kepada pendidikan anak-anak dan remaja dan secara tidak langsung semestinya terdapat faktor dalaman maupun luaran yang membawa kepada isu yang berlaku ini. Jadi persoalan saya kepada panel kedua, apakah pandangan anda terhadap faktor-faktor yang membawa kepada Islamofobia ini? Jadi dipersilakan saudari Amalia. Okey, baiklah. Terima kasih saudari moderator. Okey. Kajian yang dilakukan oleh Hendecker dan Jolanda van der Knoll bertajuk Islamophobia and its Origins, a Study Among Dutch Youth terhadap 580 remaja di Belanda pada 2006 telah mengesahkan bahawa 54% daripada responden mempunyai pandangan negatif tentang Islam dan Muslim. Antara rumusan penting kajian ini ialah kesimpulan yang dibuat mengenai faktor-faktor Islamofobia. Kajian ini mengesahkan bahawa terdapat faktor luaran dan dalaman yang membina persepsi negatif bukan Islam dan seterusnya meningkatkan rasa kebimbangan atau kebencian mereka terhadap Islam atau umat Islam. Okey, faktor luar yang pertama, kejahilan dan kurang pengetahuan orang bukan Islam juga dilihat antara punca Islamofobia. Sistem pendidikan sedia ada tidak mempunyai aspek khusus untuk mendedahkan masyarakat dengan sebarang ajaran Islam. Dengan kurangnya ilmu pengetahuan dan tiadanya pendedahan terhadap ajaran Islam di peringkat rendah dan tinggi, Islam akhirnya dilihat sebagai sesuatu yang menggugat gaya hidup dan ganas, termasuk mempromosi ketidakadilan terutamanya apabila ia menyelibatkan hak-hak wanita. Okey, seterusnya faktor dalaman. Berbanding faktor luaran, faktor dalaman merujuk kepada Islamofobia yang berpunca daripada sikap, amalan, budaya, perlakuan umat Islam itu sendiri. Kelemahan dan kesilapan serta keganasan yang dilakukan segelintir umat Islam juga telah menyebabkan persepsi masyarakat yang seram terhadap Islam. Di antara punca berlakunya Islamofobia ialah kelemahan dan kurang penyebaran maklumat mengenai Islam. Media-media kebanyakannya dimiliki oleh bukan Islam dan seringkali Islam ini memberikan liputan yang negatif. Didapati juga media tidak mempunyai maklumat yang tepat mengenai keganasan oleh gerakan agama yang lain. Bahkan tiada data yang lengkap negara Islam yang menjadi mangsa keganasan akibat daripada Islamofobia. Media yang dimiliki institusi Islam pula pada hakikatnya adalah kurang efisien dan kurang berjaya menampilkan program-program yang mampu memperbetulkan persepsi negatif masyarakat terhadap Islam. Okey, seterusnya saya memberitahu mengenai faktor Islamofobia di Malaysia. Okey, peranan media di Malaysia sudah pasti menjadi salah satu punca berkembangnya fenomena Islamofobia. Gambaran negatif dan salah faham terhadap Islam seperti liputan larangan memasuki masjid oleh bukan Islam, bantahan bukan Islam baca ayat Al-Quran di dalam percakapan umum, kes memijak kepala lembu dan lain-lain telah menyuburkan lagi Islamofobia di Malaysia. Media juga kerap memaparkan insiden-insiden keganasan yang dilakukan oleh orang Islam tanpa mengimbangkannya dengan jenayah bukan Islam. Media secara umumnya masih tidak dapat memainkan peranannya untuk membetulkan persepsi Islamofobia ini.
Bahkan kerap kali media ini menayangkan program-program termasuk filem dan drama yang menimbulkan kekereluan terhadap Islam. Okey, seterusnya, umum sudah sedia maklum bahawa Malaysia ini menikmati kelebihan untuk menegakkan syiar Islam memandangkan banyaknya institusi agama yang ada untuk menjalankan dakwah ini. Bukan itu sahaja, institusi agama di negeri-negeri dan kerajaan persekutuan juga mempunyai kuasa dan bajet yang amat besar untuk dakwah Islam. Berdasarkan fakta ini, sudah pastinya sepatutnya fenomena Islamofobia tidak akan berkembang dan mendapat tempat di negara ini sekiranya institusi Islam ini telah memainkan peranannya secara efisien. Namun demikian, apa yang akan berlaku ialah sebaliknya. Dalam keadaan ruang lingkup undang-undang dan peruntukan yang tinggi untuk Islam, fenomena Islamofobia ini masih berleluasa dan malahan semakin menyebar di negara ini. Kenyataan menghina undang-undang Islam, mempersoalkan institusi fatwa, memperleceh amalan ibadah umat Islam dan sebagainya membuktikan bahawa terdapat kelemahan yang amat ketara ada pada institusi Islam ini. Oleh itu, institusi Islam ini perlu melakukan transformasi segera demi memastikan peranan dan tanggungjawab terhadap Islam dapat dilaksanakan dengan berhikmah dan berkesan. Okey, secara umumnya, masyarakat di Malaysia masih tidak mempunyai kefahaman yang baik tentang Islam. Ini bukan sahaja berlaku di kalangan orang bukan Islam, tetapi Muslim juga. Aspek yang sering disalahfahami tentang Islam ialah berkenaan dengan undang-undang hudud, pewarisan dan hak-hak wanita. Salah anggapan terhadap beberapa prinsip syariah seperti faraid atau pewarisan menyebabkan ramai yang bimbang dan cuba mempertikai ajaran Islam. Perkara ini juga boleh membina persepsi negatif orang bukan Islam terhadap kepercayaan dan amalan fiqh yang diterima dan diamalkan oleh umat Islam. Di samping itu, isu kedudukan wanita dalam Islam yang dilihat oleh orang bukan Islam sebagai menindas juga menjadi faktor Islamofobia di Malaysia. Baiklah, terima kasih atas pandangan panel kita yang kedua mengenai faktor dalaman dan luaran yang membawa kepada pencetusan isu-isu Islamofobia ini. Jadi kita sendiri dapat lihat banyak pengguna media sosial pada masa kini kurang menyebarkan isu-isu yang melibatkan agama ini melalui internet. Selain itu, berdasarkan kajian yang dibuat media milik NPR Murdoch termasuk di Australia adalah kerap menyebarkan kebencian terhadap Islam dan umatnya. Seorang penulis Australia, Werleman, mengungkit kembali sebuah posting di Twitter yang dibuat Murdoch pada tahun 2015 yang menyatakan bahawa mungkin kebanyakan umat Islam aman tetapi selagi mereka mengakuinya dan tidak memusnahkan kanser jihadis mereka yang semakin parah, mereka perlu bertanggungjawab. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Islamofobia ini sering dikaitkan dengan pandangan seperti Islam adalah sebuah agama yang mempromosikan keganasan dan agresif. Islam adalah agama yang barik, seksis dan tidak bertamadun. Islam membenci barat. Islam memecah belah masyarakat dan negara. Islam bersifat menjajah dan mengambil peluang pekerjaan dan menghabiskan duit impian cukai. Islam menyebabkan pertembungan tamadun dan Islam juga adalah ideologi politik. Malah banyak lagi pandangan yang buruk dan tidak betul tentang agama Islam ini. Jadi, baiklah. Sekarang kita beralih pula kepada ahli panel kita yang pertama tadi iaitu saudari Natasha. Sebentar tadi panel kedua ada menyatakan tentang faktor-faktor luaran dan dalaman yang membina persepsi negatif bukan Islam dan seterusnya meningkatkan rasa kebimbangan atau kebencian mereka terhadap Islam atau umat Islam. Jadi bolehkah saudari Natasha mengulaskan serba sedikit tentang isu-isu Islamofobia dalam pendidikan dan dunia? Dipersilakan. Okey, terima kasih saudari moderator kita. Antara isu yang boleh saya kupas pada malam ini iaitu ahli politik sayap kanan Sweden Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran di Stockholm di khalayak ramai yang berlaku pada bulan Januari tahun lepas. Rasmus Paludan yang merupakan pemimpin parti pelampau kanan Denmark Stamkurs diberikan kebenaran membakar Al-Quran di luar kedutaan Turki di Stockholm, Sweden sehingga membangkitkan kemarahan penganut Islam di seluruh dunia. Hal ini kerana kegiatan ini telah mencemar kitab suci umat Islam secara terang-terangan. Tindakan Paludan disifatkan telah melampaui batas, persefahaman serta tidak menghormati kehidupan beragama serta tidak dapat diterima oleh negara yang bertamadun. Ramai yang marah dan kecewa dan ini menunjukkan insiden seumpama ini bukan yang pertama, malah kita tahu bukan yang terakhir juga. Kita semua nampak bahawa kejadian ini merupakan sebahagian daripada manifestasi Islamofobia atau kebencian terhadap Islam. Sehingga hari ini, Islamofobia masih menjangkiti sebahagian masyarakat dunia termasuk dari Barat. Antara faktornya adalah kemunculan masyarakat Islam dari jalur keras melalui fenomena terorisme, ISIS dan Wahhabis yang dianggap menganuti
radikalisme atau radikal Islam. Jika dilihat dari segi sejarah, istilah Islamofobia telah mula digunakan di Perancis oleh Etienne Dinet dan Selima Ben Ibrahim pada 1925 dalam bukunya Essais de l'ère islamophobe. Seterusnya, antara isu Islamofobia yang berlaku dalam pendidikan ialah berkaitan kebencian terhadap umat Islam atau Islamofobia masih wujud dan berleluasa di sekolah awam di Amerika Syarikat. Di dalam laporan CAIR pada tahun 2022 dalam tembubuan bersama 700 pelajar Muslim di sekolah di negeri California mendapati berlaku masalah buli, gangguan dan diskriminasi oleh rakan-rakan dan orang dewasa termasuk guru atas sebab pegangan agama mereka. Mereka pelajar Muslim pelbagai umur dipulaukan dan diberi layanan buruk oleh kerana pegangan agama mereka dan tanggapan salah yang mengaitkan mereka dengan serangan pada 9/11 dan aksi-aksi keganasan lain berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Hak Sivil CAIR di California yang menjalankan kajian tersebut. Katanya lagi, selalunya kejadian sedemikian dilihat dalam pelajar itu dibuli pelajar-pelajar lain, kurangnya langkah-langkah pencegahan dan laporan oleh pegawai sekolah dan latihan untuk guru tentang cara menjadi pengantara serta menangani insiden buli berbaur keagamaan dan perkauman. Menurut laporan itu, hampir separuh pelajar atau 47.1% dibuli kerana beragama Islam. Jumlah itu lebih sekali ganda purata nasional yang dilaporkan iaitu 20%. Lebih setengah daripada responden atau 55.73% berasa tidak selamat, tidak diterima atau tidak selesa di sekolah oleh kerana identiti Muslim mereka. Itu adalah tahap yang paling tinggi dilaporkan sejak CAIR California mula menjalankan kajian mereka pada 2013. Malah laporan itu juga mendapati 1/3 pelajar atau 30.12% yang memakai hijab melaporkan tudung mereka pernah ditarik atau dipegang dengan cara yang menyinggung perasaan. Terdapat ramai pelajar perempuan meluahkan kata-kata kesat kerana mereka seorang Muslim. Mereka diejek dan mencaci agama Islam. Hijab mereka juga pernah ditarik oleh rakan sekelas tanpa sebab. Selain itu, laporan tersebut mendapati bahawa hampir 1/3 pelajar mengalami atau menyaksikan pembelian cyber. Satu daripada dapatan kajian yang lebih membimbangkan ialah hampir suku responden atau 23.5% melaporkan bahawa seorang guru, pentadbir atau orang dewasa lain di sekolah mereka meluahkan kata-kata kesat mengenai Islam atau umat Islam. Segelintir anak muda Islam di sana mengalami keresahan, kemurungan, sukar tidur dan keyakinan diri yang rendah. Manakala ada juga rasa mereka harus pilih antara menjadi seorang rakyat Amerika atau seorang Muslim di sekolah. Malangnya, sebanyak 55% daripada mereka rasa tidak selamat di sekolah kerana pegangan agama mereka. Dan 32% menyembunyikan identiti Islam mereka. Manakala 2% lagi akan ponteng sekolah kerana rasa tidak selamat dan tidak diterima di sekolah. Hal ini berlaku kerana terdapat sebilangan masyarakat dunia luar, terutamanya Barat, begitu fokus melabelkan kelompok Islam sebagai pengganas dengan gelaran teroris maupun ekstremis atau radikalis. Ia disebabkan oleh pendedahan pelbagai pihak media Barat berhubung kejadian keganasan di seluruh dunia yang kerap menunding jari kepada golongan Muslim sebagai pelakunya. Golongan teroris ini juga seringkali disentimenkan oleh media Barat sebagai golongan pelampau agama. Label-label sedemikian masih boleh diabaikan oleh umat Islam secara dasarnya, selagi mana sikap media Barat begitu berat sebelah dalam memainkan isu teroris. Malah kegagalan Barat memberikan justifikasi tepat tentang teroris yang dihubungkan dengan istilah jihad merupakan satu bentuk manipulasi persepsi. Istilah terorisme disinonimkan maksudnya dengan penggunaan kekerasan dalam memastikan segala matlamat yang dikehendaki tercapai. Ia termasuklah melalui aktiviti pensudikan, rampasan, pembunuhan dan peperangan. Semuanya dikategorikan sebagai ganas dan melampaui batas. Pada hari ini, masyarakat Islam seluruh dunia semakin keliru dalam memahami ideologi bawaan golongan radikal tersebut, terutama sekali daripada gerakan atau kumpulan militan Islam seperti mana IS, Islamic State dan sebagainya. Merumitkan keadaan, didapati semakin banyak pengakuan secara terbuka oleh mereka ini sebagai pelaku yang mendakwa bahawa diri masing-masing adalah pejuang Islam iaitu mujahid atau mujahidin. Pusat membeli belah, hotel dan tempat laluan ramai telah dijadikan lokasi pembunuhan dan pengoboman. Berani mati oleh kelompok tersebut. Mereka ini mendakwa apa yang dilakukannya bukanlah satu usaha berbentuk keganasan. Sebaliknya mentafsirkan perbuatan tersebut sebagai jihad. Walaupun pembunuhan dan pengoboman tersebut telah meragut nyawa orang ramai termasuklah golongan warga emas dan kanak-kanak.
Di samping itu, mereka mendakwa tindakan tersebut adalah sebagai satu respons kepada dunia barat tentang erti sebenar keadilan yang selama ini sering dimanipulasi dan didiskriminasikan oleh barat ke atas masyarakat minoriti Muslim maupun ke atas kebanyakan negara Islam. Sebab itulah segala bentuk pemberontakan dan peperangan oleh kelompok militan Muslim sedemikian sentiasa mendapat sokongan oleh segelintir masyarakat Islam seluruh dunia walaupun keganasan yang dilakukan amatlah melampau sehingga menghilangkan nilai kemanusiaan dan akhlak Islamiah. Keganasan tersebut masih dianggap sebagai jihad oleh kumpulan militan Islam yang bertanggungjawab. Juga penyokongnya termasuklah masyarakat luar. Ia dikatakan mendapat sokongan oleh beberapa pihak tertentu dalam kalangan Muslim sendiri kerana turut bersimpati dengan nasib umat Islam terutamanya di negara-negara bergolak dan mengalami penindasan oleh negara-negara oleh kuasa besar. Namun begitu, semenjak akhir-akhir ini didapati kejadian keganasan yang dilakukan oleh golongan pelampau, radikal ataupun ekstrem ini bukan sahaja memfokuskan masanya adalah non-Muslim, malah turut melakukannya ke atas masyarakat Islam sendiri. Dengan kata lain, masyarakat Islam itu sendiri diperlakukan secara keganasan oleh golongan seagama mereka. Pelampau ataupun pengganas ini beranggapan masyarakat Islam yang diperlakukan tersebut adalah golongan yang halal darahnya untuk didera atau dibunuh. Malah didakwa sebagai tali barat kafir walaupun mereka adalah Muslim menurut kebekuan ijtihad mereka. Semua ini telah memberikan satu persepsi yang mengelirukan telah memberikan satu persepsi yang mengelirukan sama ada kepada pihak barat maupun Islam. Masyarakat pihak barat maupun Islam Masyarakat Islam menjadi semakin dalam dilema sama ada mahu menyokong ataupun menolak individu dan kumpulan militan Islam. Menolaknya mungkin dilihat sebagai usaha berbentuk simpati kerana penindasan yang dialami selama ini. Akan tetapi, menyokongnya pula akan memberikan imej yang tidak baik tentang Islam dan ajarannya kerana keganasan yang dilakukan oleh mereka ini sebenarnya terlalu melampaui batas. Ia termasuklah penyembelihan, pembunuhan dan pengoboman di dalam masjid, pasar dan tempat awam. Ini mengorbankan ramai Muslim yang sedang beribadat dan mencari rezeki. Lebih menyedihkan, masa yang terlibat adalah golongan warga emas dan kanak-kanak. Terorisme meminggirkan hikmah dan akhlak Islamiah dengan kemunculan pelbagai kelompok militan bercirikan fahaman radikal seperti IS ataupun ISIS. Bahkan semakin terbuka dan lantang membuat pengakuan menerusi media tentang aktiviti-aktiviti keganasan yang telah dilakukan dan bakal dilakukan. Nampaknya perkara ini perlu dilihat sebagai satu cabaran dalam ideologi Islam masa kini. Isu ini perlu dilihat semula dan dianalisis dari perspektif falsafah agar masyarakat dapat memahami tentang ajaran Islam yang sebenar, malah menolak unsur keganasan sebagaimana diperjuangkan oleh teroris. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa kebencian terhadap Islam di dunia barat sememangnya memberi impak dan kesan yang mendalam terhadap orang Islam di sana. Oleh itu, salah satu cara untuk mengatasi trend Islamofobia di sekolah adalah dengan menekankan budaya menganggap Muslim sebagai pengganas harus berubah. Baiklah, apa kata panel kita yang kedua pula mengemukakan pandangan beliau mengenai langkah-langkah yang boleh digunakan untuk membasmi Islamofobia ini. Dipersilakan saudari Amal. Okay, terima kasih saudari moderator. Seiring dengan perkembangan Islamofobia yang semakin meningkat di serata dunia, telah terdapat pelbagai inisiatif yang dilaksanakan dari segenap peringkat ke arah menangani isu ini. Program dan aktiviti yang dirancang dan diimplementasi ini merangkumi inisiatif yang dijalankan oleh masyarakat sivil, institusi, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Negara Islam dan Malaysia sendiri. Okay, yang pertama, gerakan menangani Islamofobia ini telah giat dijalankan di seluruh dunia. Pelbagai aktiviti, kempen, forum, dialog dan penerbitan risalah ilmiah telah dilaksanakan secara sistematik dan berterusan. Terdapat beberapa organisasi dan institusi yang aktif menjalankan usaha ini, antaranya Forum Against Islamophobia and Racism, the National Association of Muslim Police, Islamic Human Rights Commission di UK, the Council on American Islamic Relations di Amerika, European Muslim Initiative for Social Cohesion Denmark dan Perancis, Jewish Muslim Cooperation Platform di Belgium, Austrian Muslim Initiative di Austria, Collective Centre Islamophobie and Friends di Perancis, Ethnic Debate Forum and Fair Play di Denmark, Western Trust Minority University Graduates Association di Greece, Muslim Committee of Bulgaria,
di Kazakhstan dan Federation of Western Tracers di Jerman. Gerakan menangani dan memantau Islamofobia ini giat menjalankan aktiviti dan advokasi di seluruh dunia. Terdapat juga di beberapa negara yang memberikan reaksi positif terhadap fenomena Islamofobia. Ada beberapa negara yang telah mengambil inisiatif dalam bentuk undang-undang dan polisi yang menyabitkan kesalahan berkaitan diskriminasi akibat Islamofobia. Umpamanya, Ireland telah meluluskan undang-undang di mana sesiapa sahaja yang mengkritik mana-mana agama dikenakan hukuman denda sehingga €25,000. Senat Negara Republik Czech dan Britain telah mengharamkan kemunculan ahli politik Belanda iaitu Geert Wilders yang menjadi dalang dan pelopor Islamofobia. Mahkamah di Denmark telah mengenakan bayaran kepada seorang lelaki yang menggantung poster anti-Islam. Hukuman juga dijatuhkan oleh pihak mahkamah di Belanda kerana menghina umat Islam. Mahkamah di Perancis juga telah mengharamkan risalah-risalah anti-Islam dan apa-apa yang bertujuan menghasut masyarakat membenci Islam. Seiring dengan inisiatif di peringkat antarabangsa, Malaysia juga mengorak langkah untuk terlibat sama dalam usaha memerangi Islamofobia. Malaysia telah menyokong deklarasi dari Mesyuarat Penyelarasan Tahunan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri bagi negara anggota OIC yang menentang Islamofobia di Ibu Pejabat PBB. New York pada 24 September 2010, dalam masa yang sama, Malaysia juga telah melancarkan Global Movement of the Moderates. Di peringkat masyarakat sivil pula, Badan Bukan Kerajaan telah awal-awal lagi menubuhkan Early Coordinating Committee of Islamic NGOs iaitu ACCIN, iaitu Gabungan Badan Bukan Kerajaan Islam untuk bersama-sama menjadi pemantau Islamofobia di Malaysia. Pada waktu ini, Malaysia sedang dalam perancangan di bawah inisiatif Jabatan Agama Islam, Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk menubuhkan badan atau gerakan menangani dan memantau isu Islamofobia. Gerakan ini akan dinamakan sebagai Malaysia Islamofobia Observatory untuk diselaraskan dengan OIC Islamophobia Observatory dan seterusnya United Nations Islamophobia Observatory. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Amalia di atas pandangan beliau mengenai langkah-langkah yang boleh digunakan untuk membasmi Islamofobia ini. Baiklah, dalam menangani isu Islamofobia ini, semua pemimpin dunia Islam haruslah membantah tindakan sesetengah negara yang membakar Al-Quran kerana ia mampu memberi ingatan keras kepada negara berkenaan supaya tidak mengulangi tindakan itu. Jadi, kata Mufti Pulau Pinang berkenaan isu ini, Al-Quran tidak mengajar pembacanya membenci dan mencuri. Sebaliknya, menggalakkan sikap bertoleransi dan saling menghormati antara seluruh manusia tanpa mengambil kira perbezaan agama, keturunan dan budaya. Justru, beliau menambah lagi bahawa penganjuran sesi dialog dan debat agama juga perlu diangkat dengan matlamat utama untuk mengenali titik persefahaman dalam aspek perbezaan dan persamaan setiap agama. Oleh itu, kita perlu menyatakan bahawa umat Islam akan bangun membela jika hak setiap agama dinafikan dan kitab suci setiap agama tidak. Ini kerana Islam sendiri tidak membenarkan penghinaan dilakukan terhadap mana-mana agama. Baiklah, sekarang bolehkah panel pertama kita menjelaskan dengan lebih lanjut tentang perkaitan kesan Islamofobia terhadap falsafah? Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator kita. Setiap manusia ada hak masing-masing dalam membuat tindakan, namun dari sudut falsafahnya, ia tetap tidak boleh melampaui batasan kemanusiaan apatah lagi menghilangkan nilai akhlaknya. Segala tindakan manusia mestilah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Ibnu Manzur pada tahun 1996, dalam konteks dunia Islam, fahaman terorisme mempunyai hubung kait dengan fahaman radikalisme ataupun ekstremisme. Paling bermasalah apabila golongan tersebut turut mensasarkan kelompok Muslim lain dengan cara kekerasan, pembunuhan dan pengoboman. Peristiwa tersebut begitu banyak berlaku di negara-negara Islam seperti di Asia Barat dan di Asia Tenggara. Mereka merasakan cara keganasan tersebut adalah satu jihad. Situasi tersebut turut menarik pelbagai kelompok Muslim lain termasuklah di Malaysia untuk menubuhkan kumpulan jihad masing-masing seperti Jemaah Islam, Kumpulan Militer Malaysia, Al-Ma'unah dan sebagainya. Mereka turut dikatakan terlibat dengan peperangan dan pengoboman di selatan Filipina dan Bali, Indonesia. Dari sudut falsafah akhlak, pelampau ataupun teroris dianggap sebagai golongan yang tidak berhikmah iaitu tiada sifat kebijaksanaan. Mereka ini sebaliknya berfikiran sempit, terburu-buru dan mengikut hawa nafsu dalam menghukum orang lain, termasuklah sesama umat Islam sendiri. Seterusnya, melaksanakan secara kekerasan dan keganasan demi memastikan matlamat mereka tercapai. Ahli falsafah Islam seperti Al-Farabi dan Ibn Rushd sentiasa menggalakkan budaya berhikmah kerana akal yang Allah anugerahkan adalah untuk memastikan manusia berusaha menjadi insan yang bijaksana dan cintakan keamanan.
bukannya untuk membentuk manusia yang radikal serta ganas. Ia merupakan satu usaha untuk memperjuangkan budaya berfikir dan mengambil iktibar ke atas segala ciptaan dan kewujudan alam sebagai usaha murni umat manusia untuk mendekati penciptanya. Terorisme yang bersifat keganasan, radikal dan melampau batas secara pemahaman ideologi maupun perbuatan sebenarnya telah meminggirkan kepentingan nilai akhlak. Oleh itu, isu ini perlu dibantaras dari akar umbi agar remaja di negara kita tidak terjebak dan memusnahkan akhlak mereka. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita iaitu Saudari Nur Ain Natasha dan Saudari Nur Amalia Najah kerana sudi hadir dan sudi membawakan pendapat dan perkongsian masing-masing pada hari ini. Sekarang saya ingin bukakan persoalan kepada para hadirin dan hadirat untuk menanyakan satu soalan memandangkan kita sedang sesuka masa. Silakan. Assalamualaikum. Boleh saya tanya soalan? Silakan. Adakah Islamofobia ni telah berlaku daripada zaman Rasulullah lagi? Okey, baiklah. Bagi menjawab persoalan saudari tadi, sebenarnya Islamofobia telah lama berlaku sejak zaman awal perkembangan Islam di mana pada waktu itu Islam dipandang sebagai sesuatu ajaran yang asing bagi penduduk Mekah. Fakta ini disokong oleh sepotong hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah yang bermaksud Islam bermula sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing seperti awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Hadis ini secara jelas membuktikan bahawa Islam juga akan digambarkan dengan pelbagai perkara yang negatif seperti mana ia yang terjadi ketika awal dakwah Rasulullah. Persepsi melihat Islam sebagai ajaran yang asing dan tidak sesuai dengan budaya, hak asasi manusia dan nilai-nilai murni adalah perkara yang telah dijangkakan oleh Rasulullah. Hadis ini memberikan tanggungjawab kepada umat Islam untuk berusaha memperbetulkan persepsi ini dan seterusnya meletakkan Islam itu di tempat yang sepatutnya serta difahami oleh masyarakat. Berdasarkan kepada manifestasi dan implikasi Islamofobia kepada kehidupan mental, fizikal dan sosioekonomi umat Islam, usaha-usaha ke arah menangani isu ini perlu digambling secara berhikmah dan berterusan. Inisiatif bersepadu melalui kerjasama di setiap peringkat menerusi jaringan kerja yang mantap akan dapat memastikan usaha mengatasi Islamofobia dapat dicapai. Segala gerakan, usaha, inisiatif dan program ini merupakan salah satu cabang jihad demi menegakkan Islam di muka bumi ini. Bagi memastikan setiap usaha dakwah ini mencapai matlamatnya, istiqamah, iltizam dan itqan merupakan konsep yang sewajarnya dijadikan teras utama. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Amalia yang menjawab persoalan yang diajukan. Semoga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa kita amat mencukupi kita. Sebelum berakhir, saya berharap semua sentiasa konsisten dalam usaha menyedarkan dunia tentang isu-isu membabitkan Islamofobia. Oleh itu, Malaysia sepatutnya mencontohi negara Turki dalam kalangan negara Islam. Yang sememangnya Turki ini agak terkedepan mempertahankan Islam. Jadi sudah tentu Malaysia memerlukan gerakan sebegini untuk bersolidariti dalam mempertahankan dan memperjuangkan Islam. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlulah cakna isu-isu yang melibatkan agama berlaku. Kita bimbang dengan kemunculan bentuk perkauman baru yang dicirikan oleh xenofobia, pemprofilan negatif dan stereotip umat Islam memandangkan Islamofobia ini bukanlah fenomena baru. Jadi sebelum kita sebelum kita mengabaikan isu berkaitan agama, marilah kita renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama, peliharalah bahtera dan karam di lautan dunia. Jadi sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layu. Intailah kami anak nampak, esok jangan rindu. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi join modul forum pada pagi ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih saudara moderator kita dan